بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 13. Muka surat 13. Baris yang ke-15 daripada atas. Baris yang ke-15 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jadilah ilmu itu membuahkan taat sekaliannya dan mendindingkan daripada maksiat sekaliannya, membuahkan taat sekaliannya dan mendindingkan daripada maksiat sekaliannya dengan penolong Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada di belakang dua ini, dan tiada di belakang dua ini, di belakang. Kalau hak Jawi tu macam dibalakkan. Bukan dibalakkan. Di belakang. Tidak ada di belakang dua ini, yang tidak ada selepas dia dua ini. Dua mana ni? Membuahkan taat sekaliannya, mendindingkan daripada maksiat sekaliannya. Itu dua ini. Dan tiada di belakang. Di belakang. Jadi ni kaf nun. Kaf nge. Jadi kalau kaf nun, kalau kita sekali tengok kok, dibalakkan. Balak ni ujian. Bukan dibalakkan. Di belakang dua ini. Dan tiada di belakang dua ini, mana tiada selepas daripada dua ini, yang dikosakkan bagi hamba di dalam ibadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna selain daripada membuahkan taat sekaliannya, selain daripada mendindingkan daripada maksiat sekiranya, tak ada dah selepas dia dua ni yang dikosakkan oleh bagi hamba di dalam ibadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala kosak matlamat hamba dua: membuahkan taat sekaliannya dan mendindingkan daripada maksiat sekaliannya. Tak ada dah. Ini di belakang selepas dua ini yang dikosakkan oleh hamba di dalam ibadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lazim olehmu telah beri petunjuk akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hi orang yang berjalan akan jalan akhirah, pertama-tama tiap-tiap sesuatu,
maka lazimkan olehmu. Maka lazimkan olehmu dengan ilmu. Tak ada jatuh tu. Maka lazim olehmu dengan ilmu. Rumi macam mana? Tak ada. Dengan ilmu. Tak ada. Anak. Fa'alaika bil ilm. Maka lazim atas engkau dengan ilmu. Maka lazim olehmu, maka mesti olehmu, wajib olehmu dengan ilmu, yakni dengan tuntut dan menghasilkan ilmu. Telah berpetunjuk akan dika Allah Subhanahu wa ta'ala, hi orang berjalan akan jalan akhirah. Pertama-tama tiap-tiap sesuatu ilmulah. Pertama-tama di awal tiap-tiap sesuatu. Ini penekanan Imam Ghazali berkaitan dengan ilmu. Berulang kali ni penekanan berkaitan dengan ilmu. Di akabah yang pertama sekarang, akabatul ilmi. Penekanannya adalah ilmu. Maka jadilah ilmu itu. Maka jadilah ilmu itu, yakni ilmu yang memberi manfaat. Maka jadilah ilmu itu, yakni ilmu yang memberi manfaat. Yang terdahulunya ilmu yang bermanfaat, membuahkan takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan haibah akan dia. Maka jadilah ilmu itu, yakni ilmu yang memberi manfaat. Al-ilmun nafi', ilmu yang memberi manfaat. Yang terdahulunya membuahkan, menghasilkan takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan haibah akan dia akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah ilmu yang beri manfaat? Dimulai terdahulunya ilmu yang menghasilkan, akan ketaatan, yang menghasilkan ibadah, dan ilmu yang sejahtera ibadah. Ilmu yang hasil bagimu ibadah, dan ilmu yang mana sejahtera ibadah kamu. Mana ilmu yang menghasilkan ibadah? Ilmu yang mana ibadah tu jadi, ibadah tu sah, ibadah tu pakai, ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Ilmu manakah yang mana dengan ilmu ni sejahtera, selamat ibadah daripada perkara-perkara yang membatalkan pada ibadah, yakni ilmu tasawuf. Jadi ilmu yang bermanfaat, tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi susun Al-Ghazali molek dah ni. Dimulai dengan pertama-tama ilmu yang bermanfaat, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu yang pertama-tama ni, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, bicara panjang mana pun tidak ada manfaat. Sebab ilmu yang pertama-tama ilmu mengenal Allah. Imam Ghazali sebut bahawa terkadang engkau berpegang dengan pegangan yang menyalahi pegangan yang sebenar, maka ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang berterbangan. Terkadang kamu berpegang, farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an mimma yukhalifu al-haq. Berpegang dengan pegangan yang menyalahi pegangan sebenar, fatakunu ibadatuka haba'an mansura, maka jadilah ibadah kamu debu yang berterbangan, debu yang bertaburan. Terkadang engkau berpegang dengan pegangan yang menyalahi pegangan yang sebenar, ibadah akan jadi tebu yang bertaburan. Ibadah mana ni? Fiqh comel. Ibadah mana ni? Tasawuf comel. Tapi pegangan menyalahi pegangan yang sebenar, maka ibadah yang comel fiqh tadi, yang comel tasawuf tadi, jadi debu yang bertaburan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak dalam kitab Minhaj ni. Nak dapat ilmu yang bermanfaat,
Orang yang belajar. Orang yang mengajar pula nak dapat pahala yang berpanjangan. Orang yang mengajar nak dapat pahala yang berpanjangan. Min ilmin illa min salas ilmin yuntafa'u bih. Ni. Idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salas. Ni orang kita tahu belaka dah ni. Mati anak Adam, terputus amalan dia melainkan 3. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Ilmu yang diambil manfaat. Nak bermanfaat ilmu fiqh tasawuf yang diajar oleh guru. Ilmu yang pertama, ilmu tauhid terlebih dahulu. Barulah ilmu fiqh tasawuf diambil manfaat. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Contoh, orang mengajar Al-Quran. Orang yang mengajar Al-Quran. Diambil manfaat Al-Quran adalah mereka yang belajar Al-Quran serta berakidah dengan akidah Al-Quran. Serta mengerjakan suruhan zahir batin yang terkandung dalam Al-Quran. Serta meninggalkan maksiat zahir, maksiat batin yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Barulah orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, orang yang membaca dapat manfaat, orang yang mengajar akan dapat pahala berpanjangan. Tapi kalau hanya mengajar Al-Quran tetapi tidak diajar akidah Al-Quran, itu bukan ilmu yang diambil manfaat. Bukan orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran tanpa akidah Al-Quran, Al-Quran akan laknat yang membaca. Nabi manfaat di mana? Dapat laknat daripada Al-Quranul Karim. Ini nak dapat ilmu pahala yang berpanjangan, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Akan disusun dalam kitab Minhaj. Sekarang banyak pegangan yang terpesong. Banyak dalam rakaman-rakaman pengajaran pegangan yang terpesong. Walaupun yang bicara tu yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ni dalam rakaman-rakaman banyak bawa pegangan yang terpesong walaupun mengaku ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ada dalam satu fatwa yang jelas-jelas itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi dinyatakan itulah akidah salaf. Tapi yang jelas bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebahagiannya seperti akidah Mu'tazilah Qadariyah, tapi bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi dinyatakan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut jalanan salaf. Tapi dinyatakan di dalam tu jauh daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya dekat-dekat dengan akidah Mu'tazilah Qadariyah. Ini sekarang. Bawa akidah-akidah yang menyalahi akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ini kena perhati molek untuk akidah kita, untuk akidah keluarga kita sendiri. Akidah kita, akidah keluarga kita sendiri. Sampai peringkat sekarang ni sejelas-jelas rukun iman yang ke-6, sejelas-jelas rukun iman yang ke-6, ijma' ahli sunnah wal jamaah, baik jahat datang daripada Allah. Jahat, kufur dan maksiat, ijma' ahli sunnah wal jamaah, jelas dari Al-Quran dan hadis, ianya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas di tajuk rukun yang ke-6. Pun masih lagi keliru dengan yang baik daripada Allah, yang kurang baik kelemahan saya sendiri. Dikeliru dengan adab percakapan. Yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Itu adab percakapan. Itu bukan pegangan.
Pegangan kita rukun iman yang keenam. Surah An-Nisa ayat 78. Qul kullum min indillah. Kata al-Muya Muhammad, semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak ada percakapan An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada kau ya Muhammad datang daripada Allah. Apa-apa keburukan yang berlaku pada kau ya Muhammad dan diri engkau sendiri. Itu ada percakapan. Pegangan jelas dah kitanya. Rukun iman yang keenam. Baik, jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keliru dengan ada percakapan. Yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Itu ada percakapan. Diharamkan kita menyandarkan perkara yang jahat, perkara yang buruk, perkara yang keji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan ijma' ahli-sunnah wal jamaah. Perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak jelas gitu pun Itu kata cermak molek. Tak ada itu, pekoh tak ada, tasawuf tak ada. Tidak ada ilmu yang memberi manfaat. Mana keliru dengan orang ceramah tu lah. Yang orang ceramah kan. Last sekali tu orang tazkirah ke yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Bukan orang ceramah. Kita pun cakap gitulah harian kitanya. Hak tak molek tu hak kita. Cakap harian kitanya. Bukan hanya penceramah. Kita sendiri pun gitu percakapan. Adab percakapan. Jadi macam mana boleh tak boleh nak beza antara adab percakapan dengan tajuk rukun iman yang keenam. Saya sentiasa ulang-ulang. Sebab apa? Sentiasa jumpa sokmo. Hak baru-baru. Hak berpegang perkara jahat bukan datang daripada Allah. Itu akidah yang sesat, yang khilaf. Satu pandangan berkata akidah tu kafir, iman tidak sah. Walaupun pandangan muktamad mengatakan iman dia sah, tapi akidah yang dosa besar, akidah yang bid'ah, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang sesat. Tempatnya neraka. Ada ni. Jumpa sokmo, hak baru-baru. Situ disakok lalu dah. Disakok ditajuk rukun iman yang keenam. Macam manalah nak bicara bab ikhtiar usaha. Nak bicara macam mana? Di rukun iman keenam tak ada bicara ikhtiar usaha. Di rukun iman keenam ni hak Tuhan belaka, hak Tuhan belaka. Tak jaga sini pula boleh tunduk pada Jabariyah. Sebab tajuk rukun iman keenam tak ada ikhtiar usaha, hak Tuhan belaka. Dan ikhtiar usaha kita macam mana? Ni tak jaga sini boleh tunduk pada akidah Jabariyah. Sekarang ni nak lari daripada akidah Jabariyah, dia pergi pada akidah yang lebih sesat, Qadariyah. Ini banyak sekarang. Dua-dua ni ada belaka sekarang. Bukan orang ramai, orang yang mengajar agama. Orang yang mengajar agama. Nak jaga daripada tunduk pada akidah Jabariyah yang sesat, dia pergi kepada akidah Qadariyah. Tak duduk di akidah ahli-sunnah wal jamaah. Sekian perkara datang daripada Allah. Hak tajuk rukun keenam tu tak duduk. Waktu saya ulang. Tak ada ni, tak ada lah. Tak ada ni, tak ada. Sebab berkaitan dengan rukun iman yang keenam adalah permulaan agama mengenal Allah. Ana kita minhaj. Permulaan agama mengenal Allah. Sebab apa? Sebab pembicaraan rukun iman yang keenam ni pembicaraan sifat 20. Pembicaraan wahdaniyah pada perbuatan, pembicaraan sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat 20. Sifat 20 itulah permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hak rukun iman yang keenam tu itu adalah permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada permulaan agama. Pekot tasawuf tidak ada manfaat.
Orang belajar tak dapat ilmu manfaat. Orang mengajar tak akan dapat pahala yang berpanjangan, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Bukan orang yang mengajar yang tidak mengajar ilmu manfaat akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Semua kita akan berhadapan di mahsyar. Orang mengajar, mahsyar. Orang belajar, mahsyar. Bermanfaat, mahsyar. Tidak bermanfaat pun akan dipersoalkan di mahsyar. Jadi kena tu molek orang kata minhaj ni. Sesunang ambil lagi tak minhaj ni molek. Nak dapat ilmu yang bermanfaat. Nak bicara ilmu manfaat lah ni. Maka jadilah ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Membuahkan taat sekaliannya dan mendindingkan dari maksiat sekaliannya. Membuahkan taat, mendindingkan dari maksiat dengan penolong Allah, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya ilmu. Membuahkan taat, mendindingkan maksiat, hakikinya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang bermanfaat, membuahkan taat sekaliannya. Permulaan ketaatan akidah. Kemudian pergi pada taat zahir peka, pergi pada taat batin tasawuf. Dan mendindingkan daripada maksiat sekaliannya. Sebesar-besar maksiat adalah akidah yang terpesong. Dengan ilmu yang bermanfaat, mendindingkan daripada maksiat sekaliannya. Sebesar-besar maksiat, pegangan yang terpesong. Terdinding selamat kita, pegangan yang terpesong. Maksiat lagi mana? Wa amal ibadah tak betul, semayang tak betul. Contohnya itu maksiat, dosa yang besar. Mana lagi maksiatnya? Riya, ujub, takabur, hasad, maksiat, dosa-dosa yang besar. Terdinding dengan ilmu yang bermanfaat. Membuahkan taat, mendindingkan maksiat dengan penolong Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bicara bab ilmu tauhid yang pertama, fiqh yang kedua, tasawuf yang ketiga. Tidak ada rabakan. Tak ada rabakan. Kau pernah dengar rabakan? Tauhid kemudian lah. Ada? Saya pernah dengar lah. Jadi orang ni nak belajar, nak kenal Tuhan sifat 20. Tiba-tiba guru tu kata nak kenal Tuhan, kenal air dulu. Dia kata mana air mutlak, mana air mustaqmal. Kata pelik pula. Orang ni jumpa guru, dia belajar, dia beritahu saya nak belajar kenal Tuhan, nak ajar sifat 20. Guru tu kata kan, nak kenal Tuhan pun biar kenal air dulu, air mutlak mustaqmal pun nak kenal Tuhan. Kata mana pula. Jadi kena air permulaan agama tau, bukan kena Tuhan. Orang mari nak belajar kena Tuhan. Yang mengajar ni kata nak kena Tuhan pun biar kena air dulu. Air mutlak mustaqmal tukar nak kena Tuhan. Dia belajar fiqh dulu. Belajar kena air dulu. Memang kalau kita belajar fiqh, bab yang pertama taharah. Taharah bicara pertama, bicara air lah. Sebab air alat utama untuk bertaharah. Memang kalau kita belajar taharah, pembicaraan pertama air lah. Air mutlak, air mustaqmal, air mutaghayyir, air mutanajjis, air musyammah. Nak kenal tu lah. Jadi ada juga orang sing gitu. Nak kenal Allah. Kenal air kau dulu. Air pun nak kenal Allah. Pelik lah. Tu pelik lah tu. Maknanya kalau sebut kata tauhid, kemudian fiqh dan tasawuf, tak ada orang bakang. Tapi buat ke tidak? Tak ada orang. Tauhid ilmu kemudian, fiqh mula-mula, ataupun tasawuf mula-mula. Tak ada orang sebut gitu. Mana masa disusun kita main tak ada orang boleh bakang pun. Tapi buat kedau. Susunan dia tauhid, fiqh, tasawuf. Tiga-tiga ni kita wajib belajar serentak.
Sebab kita balik lama dah. Kalau kita ajar anak kita, barulah boleh seperekat. Mula-mula ajar bab pegangan dulu. Bab pekoh dah ajar lagi. Sebab ajar bab pegangan ni bukan mau 7 tahun. Ajar bab pekoh semayang mau 7 tahun. Ajar bab mengenal Allah, mengenal Rasul ni, budak faham apa yang kita nak bicara. 4 tahun ke, 5 tahun ke, 6 tahun ke, tengok atas kecerikan budak lah. Ketika tu wajib dah kita ajar dia mengenal Allah, mengenal Rasul. Ajar semayang, hak Nabi perintah alimus sabiyas salah, ajar anak kamu akan semayang 7 tahun, hak kewajipan kita. Tapi permulaannya ajar kenal Tuhan dulu. Ni kalau kita ajar anak, susun gitulah. Pandai ni. Ajar bab semayang, kemudian ajar pula bab taat batin tasawuf. Susun tu kita ajar pada anak kita yang belum balik. Tapi bila kita balik, kita belajar sendiri, tiga-tiga tu kena serentak lah. Cuma tiga-tiga kena serentak. Yang pertama tauhid. Tu je. Pandai ni. Mana tak ada orang boleh bakang susunan kitab minhaj. Tapi kadang-kadang masjid besar-besar, pekoh ada, tauhid tak ada. Masjid besar-besar, pekoh ada, tauhid tak ada. Mana susun gitu. Sabar satu peringkat, Allah Ustaz berapa belah tahun tak tahulah. Mana belah tahun, mana lama terakhir kitab sebab 20 yang dia ajar di masjid tu. Yang ajarnya dia kata arwah tu imam lama. Jadi tu imam lama tu jadi tu imam dia ngajar sifat 20. Kemudian tu imam lama tu dia uzur. Kemudian dia meninggal. Lepas daripada tu imam lama tu uzur, tak boleh nak dari tu imam dah, tak boleh nak ngajar dah, start di situ. Tak ada langsung tauhid. Iblis cerita pula. Belah tahun ke 10 tahun ke gitu lah. Tapi yang lama dah. Tengok-tengok jadual, pekoh ada, tasawuf ada. Jadi tauhid itu ngelah terakhirnya bekas tu iman, hak arwah. Mana tak ada kati. Barulah nak mula semula. Nak kata macam mana. Tapi apabila tekan tauhid yang pertama, tak ada apa persoalan. Ustaz, mana ada tauhid yang pertama? Pekoh dahulu yang pertama. Sebab tu masjid kami tauhid tak ada lagi. Tak ada ketika. Mana orang akui tapi buatnya tidak. Ini fitnah akhir zaman, fitnah akidah. Majlis ilmu meriah tapi tauhid tak ada. Ada faridah sebulan sekali. 30 malam kuliah maghrib faridah sebulan sekali. Hal lain kok pekoh, tasawuf, ceramah-ceramah, gitu hal lain tu. Kata boleh ke gitu? Masjid besar. Program besar-besar, orang ramai pula. Masjid di bandar-bandar besar tu kan orang ramai kan. Jangan kuliah subuh ada, kuliah zuhur ada, kuliah asar ada, kuliah lepas isyak ada. Kalau tempat kita kuliah zuhur ada, kuliah asar ada, kuliah lepas isyak pun ada. Hak maghrib mesti cerita hak maghrib tu. Tu mana tempat pun ada. Ada. Tapi tengok-tengok mana hak tauhid. Mengigat ke mana hak tauhid. Tanya mereka, dah mana tauhid? Kisih-kenyih. Tak nak jawab. Mana hak tauhid? Ini kata, fitnah akhir zaman. Fitnah akidah, fitnah tauhid. Fitnah pegangan. Ini nak ilmu yang bermanfaat ni. Yang membuahkan taat sekaliannya dan mendinding kepada maksiat sekaliannya. Dan tiada di belakang dua ini. Tiada di belakang. Tiada selepas ada dua ini. Mana dua? Membuahkan taat lah. Dan mendindingkan dari maksiat. Tak ada selain dua ni. Tiada di belakang ini. Mana tiada, tak ada selain daripada dua ni. Tak ada selain dua ni. Kan ada lagi selain dua ni. Nak membuahkan taat. Nak mendindingkan dari maksiat. Ada tak selain dua ni? Tak ada. Dan tiada di belakang dua ini
Tiada selepas dua ini, tak ada selain dua ini yang dikosak, yang dituntut bagi hamba di dalam ibadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dah. Kosak tujuan maksud kita mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dua ni tak ada. Dua ni je. Nak membuahkan ta'ah sekaliannya dan nak mendindingkan dan bermaksiat sekaliannya. Inilah yang dikosakkan oleh hamba di dalam beribadah kepada Allah, mengabdikan diri akan Allah. Bayangkan kita nak mengabdikan diri akan Allah tanpa mengenal Allah. Bayangkan nak mengabdikan diri akan Allah dengan akidah yang salah. Nak rokok sujud dengan akidah yang salah. Nak tahan lapar puasa Ramadan dengan akidah yang salah. Nak mengerjakan haji umrah, pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah dengan akidah yang salah, dengan akidah yang kotor, akidah yang terpesong. Dalam kita beribadah, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lazim olehmu, kata Imam Ghazali, dengan ilmu. Lazim, wajib, mesti dengan ilmu. Wajib dengan ilmu, mesti dengan ilmu. Ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat dengan ilmu. Maka lazim olehmu, wajib olehmu, mesti olehmu dengan ilmu, yakni dengan tuntut ilmu dan menghasilkan akan ilmu. Ini penekanan Imam Ghazali telah memberitahu petunjuk akan dikau Allah Ta'ala. Telah memberi petunjuk akan dikau ni doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri petunjuk, beri taufik akan dikau. Telah memberi petunjuk ni ayat berbentuk cerita. Mana kamu dapat petunjuk dah. Ni ayat dia kan. Telah memberi petunjuk akan dikau. Mana apa ni? Engkau semua sudah dapat petunjuk. Ayat berbentuk cerita. Khabariyah lafzan, tapi doaiyah maknan. Makna doa. Telah beri petunjuk dengan makna ya Allah, berilah petunjuk akan dikau. Itu doa. Ada ni. Kan dia banyak ayat seumpama tu kan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan telah memberi rahmat. Kita doa masuk ke situ. Ya Allah, berilah rahmat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya wa sallallahu. Wa sallallahu makna dan telah memberi rahmat. Itu asal makna. Kita situ bukan nak cerita Nabi dapat rahmat. Kita nak doa kepada Allah, supaya Allah Ta'ala beri rahmat kepada Nabi. Ada ni. Kalau kita selawat wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan bermula sejahtera. Tu cerita juga. Tapi maksud dia sama je. Allahumma salli wa sallim. Itu maksud dia. Maksud dia doa. Ni. Ada banyak lah. Khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Maknanya ayat berbentuk cerita, tapi maknanya berbentuk doa. Telah memberi taufik, telah memberi petunjuk, yakni dengan makna mudah-mudahan Allah Ta'ala beri petunjuk akan dikau. Sebab apa? Hakikatnya petunjuk datang daripada Allah. Cerita macam mana pun kepentingan ilmu, wakda je. Sebab apa? Tak ada petunjuk. Tekan ilmu tauhid akidah pun wak tak tahu je. Hebat lagi ni, marah pula. Ngajar tauhid ni orang marah. Dia ngajar tauhid ni orang tak boleh nak marah. Sebab apa? Tauhid masing-masing. Ini tuju kat aku tu. Nak tuju siapa? Sebab aku tak nampak tauhid akidah masing-masing. Ada ni. Tauhid lah hak kira tak ada orang nak marah sepatutnya. Kalau cerita bab semayang,
Macam contoh-contoh macam saya buat je kan. Boleh tak boleh kata bab sembahyang ni boleh nampak. Ada ulang semua bab sembahyang salah begini-begini ni. Dia kata kita dah tu. Sebab apa? Orang dengar, orang nampak kita buat. Kalau bab ni bab fiqh. Selagi bab tasawuf pun sama. Kata macam mana pun riak wujud takabur, orang tak boleh terasa hati. Sebab apa? Nak tuju pada siapa? Riak wujud takabur dalam hati masing-masing. Hak ada wasiat bertaubat sudah nah. Dia kata kita takabur. Kenapa pula? Sebab benda tak nampak. Kalau kata baca Quran salah, dia kata kita tu baca Quran salah sebab dia baca salah orang dengar. Dia baca salah orang dengar kan. Lepas tu buat contoh, ada orang rajin baca Quran tapi baca salah. Dia kata kita dah tu. Boleh tak ya? Sebab apa? Sebab orang dengar dia baca salah. Tapi kalau akidah masing-masing. Kalau sifat hati mahmudah mazmumah masing-masing. Tauhid dengan tasawuf tak ada orang boleh marah. Sebab apa? Sebab masing-masing. Orang marah ngajar tauhid orang marah. Kata kita akidah salah. Pelik pula dah. Kalau gitu kok siapa masuk syurga? Kenapa pula? Orang akidah betul ramai kan? Tertanya dah kawan-kawan kita. Sama aja. Sama macam mana? Masing-masing berpegang hak jahat bukan datang daripada Allah. Kawanmu hak jahil mungkin tanya. Kawan sama masjid. Iyalah sama masjid. Tapi sama jahil. Dia pegang hak jahat bukan datang dari Allah. Akidah salah neraka. Kata dia neraka. Lepas tu siapa masuk syurga? Sebab apa? Dia tanya dah kawan-kawan dia lain. Gitu juga. Hak jahat mana mungkin mari Tuhan? Jadi tak ada orang masuk syurga. Dia tengok kawan dia hak jahil. Hak tak mau belajar. Marah. Saya nak kata macam mana? Ni. Semua tu datang dari pertunjuk Allah. Allah beri pertunjuk, dia akan nak belajar. Ada ni. Yu'lamu su'ada wa yuhramul ashqiya. Hadis terdahulu. Allah Ta'ala akan ilhamkan, kurniakan ilmu kepada mereka yang Allah takdirkan pada azal orang bagi ahli syurga, dan akan ditegah akan ilmu daripada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang celaka ahli neraka. Baik iman dan ta'ah, syurga adalah ketentuan azali, mustahil berubah sama sekali. Jahat, kufur dan maksiat serta neraka, ketentuan azali yang mustahil berubah sama sekali. Yang Allah takdirkan pada azal, dia orang yang bagi ahli syurga, Allah akan takdirkan ilmu kepada dia. Kalau orang ditakdirkan pada azal ahli neraka orang celaka, Tuhan akan takdirkan dia tertegah daripada ilmu. Itu je bahagian masing-masing. Ni Imam Ghazali doa pula ni. Telah beri petunjuk akan dekat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan beri petunjuk akan dekat oleh Allah. Akan dekat mana ni? Orang yang berjalan akan jalan akhirat. Kamu ni orang nak jalan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri petunjuk. Pertama-tama tiap sesuatu. Yang mana ilmu lah. Pertama-tama tiap-tiap sesuatu. Orang nak jalan akhirat, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik akan dikau yang berjalan akan jalan akhirat. Yang mana pertama-tama awal-awal tiap sesuatu adalah ilmu. Gitu. Orang yang berjalan akan jalan akhirah. Kalau tak peduli akhirah, tak pedulilah bab ilmu. Orang nak akhirah ni, mai duduk majlis surah ni, nak akhirat. Tapi mudah-mudahan engkau diberi taufik oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula Allah Ta'ala itu yang memerintah, memberi taufik dengan kurnianya. Taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan beri taufik dengan kurnianya, dengan fadli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan fadli dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dapat taufik itu adalah limpah kurnia daripada Allah.
Bukan menjadi kewajipan kepada atas Allah untuk beri taufik. Limpah kurnia daripada Allah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang cerita bab ilmu, Mazali pun nak mulai pula. Dan mudah-mudahan bahawa engkau berkata, senyata telah datang khabar, mana hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu fardu atas tiap muslim, laki-laki dan muslimah perempuan. Wajib menuntut ilmu. Waktu wajib ijma' ulama'. Persoalannya, maka apa ilmu yang dituntut akan dia fardu yang lazim? Manakah ilmu fardu ain? Itu pula. Itu soalan pertama. Yang kedua, dan apa haknya yang tak dapat tidak bagi hamba daripada menghasilkan dalam pekerjaan ibadah? Kalau kata manakah ilmu fardu ain? Jawapan dia mudah. Tauhid, fiqh, tasawuf. Hak dia, sakatan dia. Tauhid fardu ain hak mana? Fiqh fardu ain hak mana? Tasawuf fardu ain hak mana? Kita semua tahu bahawa belajar ilmu agama wajib ijma' ulama'. Belajar ilmu agama wajib ijma' ulama'. Persoalannya, manakah ilmu yang wajib fardu ain? Tauhid, fiqh, tasawuf. Hak dia, sakatan dia. Hak tauhid fardu ainnya mana? Fiqh fardu ainnya mana? Tasawuf fardu ainnya mana? Sebab apa kena tahu hak? Sebab kita belajar terhak, bukan duk pondok. Duk pondok belajar belah-belah kitab. Belajarlah mana-mana pun fardu ain, fardu kifayah, fardu ain, fardu kifayah. Belajar daripada pagi sampai ke tengah malam. Kita duk kapung je. Belajar, kita kata kok Allah. Sepuk-sepuk je. Fardu ain, hak ilmu fardu ain 3. Tauhid 1, fiqh 1, tasawuf 1. Ketiga-tiga ni kena belajar serentak. Tak apalah, tauhid sekali seminggu, fiqh sekali seminggu, fardu ain, tasawuf sekali seminggu. Kita tak belajar ni, kita berdosa tinggal kewajipan belajar ni, mula dah mau balik bertahun-tahun dah. Lepas tu nak belajar sikit-sikit gitu, padang. Padang. Jadi kita masa terhad nak belajar, fokus kepada fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Alhamdulillah selesai. Baru kita bebas. Nak mendalami ilmu agama fardu kifayah ke, nak mengulangi fardu ain ke, ataupun sibuk sangat sekarang ni, tak belajar dululah, tak apa. Sebab fardu ain beres dah. Mana fardu ain? Hak di mana? Ni kena penting atas masing-masing ni. Masing-masing kena tahu. Hak paling penting nak tahu hak ni apa dia? Orang mengajar. Hak tu lagi lah paling penting. Sebab orang mengajar kena fokus ni. Kalau orang mengajar fokus fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, orang belajar tak erti pun, dia akan tertunai fardu ain. Tapi kalau orang mengajar tak fokus fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, orang nak belajar terpaksa pergi tempat lain jauh-jauh pula. Maghrib mai ke masjid, lepas tu orang mengajar di balik rumah. Sebab apa? Nak dengar rakaman fardu ain daripada tempat lain. Kenapa tak dengar masjid? Masjid tak ajar fardu ain. Pada ni. Hak tu masjid on nadah telinga tu, tidak kira fardu ain, fardu kifayah, tidak kira tu. Hak tu macam lembu kenyang gitu je. Ada ni. Hak nak kena pula cari hak lain. Ada ni. Tapi kalau orang mengajar tu fokus fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, orang belajar tak tahu hala tuju pun, maka tertunai kewajipan. Dia mari masjid nak belajar je, hak mana tak tahu. Tapi alhamdulillah, di masjid tu lengkap. Fardu ain, tauhid, fardu ain, fiqh, fardu tasawuf. Dia mujur juga. Saya mula-mula belajar, tak kira saya nak dengar je. Tak tahu pun saya mana fardu ain, fardu kifayah. Jadi tertunai kewajipan dia apabila orang mengajar. Dereba tu betul. Kalau dereba tu tak betul, orang hak nak belajar betul-betul kena cari orang lain. Atau kata balik rumah dengar rakam, dengar live happy. Ramai rasa umpama tu. Maghrib berjumpa di masjid, lepas tu balik dengar hot live FB. Kenapa hot di masjid? Apa dak dengar? Mai duk ceramah, dia kata. Tu ceramah je. Pada dia. Hot malangnya, hot duk congok tunggu. 7 malam kuliah maghrib.
Tapi pada yang tauhid tak ada, pada yang fiqh tak ada, pada tasawuf tak ada. Ada yang seumpama tu. Hak fardu ain hak mana dalam kitab Minhaj. Ini kata kena ambil molek kitab Minhaj ni. Kita maklum belajar wajib, tak ada orang nafikan. Ijma' ulama wajib belajar ilmu agama. Hak mana hak fardu ain? Tauhid, fiqh, tasawuf. Hak dia setakat mana? Belajar tak boleh, kena tahu hak dia. Sebab tadilah kita belajar sepuk-sepuk, celeh-celeh, sekali sehari je, 2 kali sehari je. Kalau duduk pondok tak apa. Hidup pondok start daripada lepas subuh sampai pukul 12 malam. Ada juga mengajar. Patut mana fardu ain? Tak apalah, adalah fardu ain tu. Cari kitab kecek-kecek tu fardu ain lah. Pergi situ. Sehari-hari tauhid boleh 2-3 kelas. Fiqh boleh 2-3 kelas. Tasawuf boleh 2-3 kelas. Tak ada masalah. Tak tahu mana fardu ain pada apa. Sebab apa? Mewah. Pandai? Mewah. Kita duduk kapung ni terhad. Ini penting. Apa ilmu? Itu mudah. Tauhid, fiqh, tasawuf. Hak sakatan, hak fardu ain. Kita Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, perjalanan pengabdian diri kepada Allah, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.